Walaupun dia rasa macam mana pun, dia dah sampai ke, dalam ekonomi dia kata nilai ambang, dia dah sampai ke threshold, tahap sabar dia tu tak boleh dah. Sebab memang dah tak boleh nak dibandingkan kepayahan rakyat Kelantan ini dengan semua tempat lain. Tadi contohnya saya baru lancarkan statistik gaji secara suku tahun untuk seluruh Malaysia. Tak payah kita terkejut lah. Gaji paling mahal dekat mana? KL, Selangor, Pulau Pinang. Gaji paling murah kat mana? Tak payah terkejut, Kelantan. Gaji median, gaji penengah. Maksudnya gaji penengah ni gaji yang 50% dah mahal lah ni. Dah mahal. 1,600 kat Kelantan. Maksudnya orang Kelantan ni, dia 800, 900 bulan. Ini zaman bila punya gaji? Itu yang saya dengar tadi. Memang kita, saya kalau apa-apa rasa sedih. Sebab saya pun 3 suku Kelantan. Saya orang Kelantan 3 suku. Sebab bukan 3 suku gila. Darah saya 3 suku, darah Kelantan. Sebab saya orang Besut. Ayah saya, keluarga semua Besut. Sebahagian besar keluarga saya tu di sebelah Kubang Kerian. Pak sepupu saya semua. Saya ingat Ustaz Ni Omar pun kenal semua. Memang banyak pak sepupu saya semua di Kelantan. Cuma saya ni kira orang pantai timur murtad lah. Banyak duduk di KL. Jadi tak nampak pantai timur sangat. Hanya sebelah datuk, sebelah mak saya je ada darah Terengganu. Sebelah nenek, sebelah ayah saya, Tok Ki dua-dua orang darah Kelantan. Sebelah mak saya, nenek orang Gunung Bacok. Kahwin dengan orang Teluk Pasu. Jadi saya 3 suku darah Kelantan. Suku je darah Terengganu. Orang KL ni berlakon je sebenarnya. Korang gelak. Orang Kelantan semua macam tu lah. Dia duduk negeri lain, dia berlakon jadi orang Selangor lah. Sebab tu Shah Alam lah ni. Orang tak panggil Shah Alam, dah orang panggil Shah Halal lah. Jadi kita, orang kampung kita, anak beranak kita, walaupun kita cerita semua statistik gini, tapi naluri kita sedih lah. Sebab orang daripada saya kecil dulu, orang kata orang Kelantan ni orang cerdik-cerdik belaka. Memang betul. Kalau tengok tokoh akademik, banyak orang Kelantan. Orang yang berjaya, yang berdagang, peniaga besar, orang Kelantan. Tapi dia kena keluar daripada Kelantan. Dengan Ustaz Ni Omar pun lain ni, tak duduk Kelantan dah. Jarang dah. Sekali-sekala je. Jadi akhirnya yang ada kesan apa dia? Orang Kelantan yang kekal duduk dekat sini kerana kegagalan itu ialah bila kegagalan mentadbir sehingga menyebabkan orang terpaksa pergi tempat lain. Kelantan ni saudara-saudari, saya kumpulan saya, budak-budak saya hantar untuk cuba nak faham orang yang duduk kat Kelantan yang tua-tua ni. Contohnya yang kami nak ambil tahu, apa sebenarnya yang menggembirakan mereka. Sebab saya pun nak faham ni macam mana Ni Ammar boleh jadi pimpinan hebat orang Kelantan. Aku waktu tak boleh faham, tak boleh brain sangat lah. Kan? Ni Ammar kalau Allah orang lain. Saya kalau masa zaman arwah Tok Guru Nik Aziz dulu saya faham. Saya ingat ini nak cerita. Saya tak pernah cerita Ustaz Nik Omar ada sini kan. Saya kali pertama jumpa Tok Guru, arwah Tok Guru. Saya memang masa tu pengarah strategi PKR. Walaupun saya muda, ni tahun 2011, 2010 ada. Jadi kalau dalam majlis presiden, saya mewakili PKR lah dalam majlis presiden. Beza sangat bila almarhum Tok Guru Nik Aziz datang mesyuarat dengan bila Tok Guru Haji Hadi mari mesyuarat. Sebab bila almarhum Tok Guru Nik Aziz datang, dia akan pergi salam seorang-seorang. Dia senyum. Dan bila sampai ke peringkat saya ni budak je, umur 31, 32 je masa tu. Oh, dia tegur, dia sebut nama, dia beritahu, dia duduk dengar ceramah. Masa tu saya duduk kerja lembu kan. Dia beritahu, hamba dengar banyak. Jadi dia tak ada keperluan pun untuk tegur saya, untuk tanya saya. Dia Tok Guru Nik Aziz ni, tak ada keperluan. Orang kata legend. Bukan jenis Nik Ammar ni, legend. Tak ada keperluan. Tapi itu peribadi dan akhlak
Tok Guru ni Aziz. Dan saya tak cakap ni sebab Ustaz ni Omar ada kat sini. Memang pengalaman saya sendiri. Banding dengan kalau Ustaz Hadi mari mesyuarat. Oh, letih kita. Sebab dia masuk, salam pun tidak. Dia jalan. Orang Terengganu kata dia jalan, nyok. Jalan. Dia duduk depan tu. Sepatah apa dia tak sebut. Tegur orang ke tidak, apa pun tidak. Dia duduk kat situ. Orang duduk bincang ke apa, dia tak turut serta. Akhir sekali, dia bagi ceramah Rusila dia kepada majlis presiden. Tu dia. Oh dia wah. Cakap habis balik. Jadi kita macam, ini mesyuarat apa ni? Beza sangat. Tak? Jadi, kalau kita tengok sebenarnya, memang ada tanda-tanda perubahan yang besar sebab kegagalan pentadbiran itu sudah terlalu jelas. Saya, kalau orang tanya saya orang Terengganu, orang Terengganu, besar Terengganu, darah 3 suku Kelantan. Sepatutnya jadi orang PAH lah, sepatutnya lah. Saya satu saja yang saya dululah, tak masuk mana-mana lah kan. Tapi bagi saya politik ni kita semua tahu bukan soal akidah. Politik ni bagi saya ialah soal meletakkan orang yang ahlinya dalam bidang yang sewajarnya dalam perkara-perkara pentadbiran yang melibatkan terutamanya ekonomi, tata kelola kerajaan, kena cari orang yang ahlinya. Bukannya temberang macam Nik Amar, tapi sebab dia orang kuat PAS maka dia layak duduk kat atas. Yang ini bila kita bincang tak? Saya bimbang dengan cara PAS, dia duk pelepah dengan orang budak-budak biasa sekarang ni. Sebab kalau tengok di media sosial, di sebelah luar Kelantan, budak-budak akan selalu tanya, yalah tapi pimpinan PAS ni tak reti mentadbir. Tengok apa yang jadi kat Kelantan tu. Berpuluh tahun, tak selesai masalah, tak naik. Dia akan jawab apa dia Ustaz? Yang ini dia jawab. Dia kata, jadi menteri dan pemimpin ni tak perlu pandai sebab dia boleh lantik pegawai-pegawai kerajaan semua untuk mentadbir bagi pihak dia. Kalau macam itu tak payahlah Nik Amar jadi menteri, jadi exco, baik lantik pegawai-pegawai je jadi ganti tempat dia. Dan ini adalah masalah utama kenapa orang macam saya tak dekat dengan PAS. Sebab dia tidak meletakkan orang yang ahli dalam bidang dia di tempat yang penting sehingga dia mula ada kesan kepada rakyat semata-mata kerana macam Cikgu Wan Rahim beritahu tadi, dia bila dah megar tu dia tak mau lepas. Siapa bila-bila dia tak mau lepas. Sebab seronok jadi wakil rakyat ni, seronok jadi exco ni. Dan kalau jadi Nik Amar seronok duk ratik bila aku nak jadi menteri besar lepas ni dia. Berapa penggar? 7 penggar. 7 penggar dah jadi wakil rakyat lah. Tok wakil pun dia, Adun pun dia, juru cakap air Kelantan pun dia. Ni dia nak jadi menteri besar. Hak terakhir sekali ni lah. Sedangkan soal siasah, soal politik sebenarnya akhir sekali ialah soal buat kebajikan untuk rakyat. Apa guna kita jadi, saya pun apa guna jadi menteri. Aku kalau 5 tahun tak berubah, saya pun tak nak sebenarnya. Baik saya balik jadi orang swasta, paling kurang saya boleh teruskan dengan syarikat saya di kaya raya. Tak pening kepala, tak payah nak bergaduh dengan Nik Amar, dengan Sanusi tiap-tiap minggu. Tak ada orang kacau saya. Tapi kita semua masuk politik kerana matlamat kita dan satu-satunya pelaburan kita dalam kubur nanti. Tambah orang macam saya Ustaz. Ustaz tak apalah, tahfiz semua. Saya tak cukup benda tu. Orang macam saya, amalan yang nak bawa dalam kubur ni hanyalah dengan ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, bantu orang lain. Kalau kita bantu orang lain, adalah bahagian saya dalam kubur. Tapi benda tu saya tengok dah hilang dah. Yang itu yang saya sebenarnya, kalau orang tanya, kenapa saya tak dekat dengan PAS? Sebab itu. Sebab saya bila lama-lama saya tengok, sudah hilang kebaikan daripada satu parti yang mengaku Islam ini untuk sampai kepada rakyat apabila dalam contoh Kelantan, negeri yang cerdik, negeri yang kaya raya, negeri yang cukup gemilang dalam segala-galanya,
terus menjadi negeri yang paling terkebelakang sekali.